Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak angkat isu mengenai tentang iSinar, KWSP yang hangat diperkatakan baru-baru ini. Panas jugalah isu ni. Okey, semalam pengumuman oleh pihak KWSP mengenai tentang iSinar dah terjawab. Mana kita dah tahu bagaimana untuk kita memohon dan berapa jumlah yang kita layak mengeluarkan daripada akaun satu. KWSP telah menjadikan dua kategori. Kategori satu, kategori dua. So hari ini saya nak kupaskan tentang apa itu kategori satu, apa itu kategori dua. Alright. Kategori satu ni mereka yang bekerja di sektor formal. Sektor formal ni macam kerja pejabat semua tu lah. Yang bekerja sendiri, yang bekerja dalam sektor ekonomi gig. Nah, dalam sektor ekonomi gig ni ada banyak orang tanya saya, apa itu ekonomi gig? Ekonomi gig ni macam contoh Foodpanda, Grab, katakan dalam ekonomi gig. Tapi kalau nak lebih detail tu kena bacalah kepada mereka yang dah tak lama mencarum. Maknanya mungkin dah 10 tahun dia tak mencarum, dia kerja sendiri, dia tak carum. Hilang pekerjaan, suri rumah dan juga dia, yang mana diberi cuti tanpa gaji. Ini kategori dalam kategori satu. Alright. Okey, syarat-syarat permohonan bagi kategori satu ni, mereka tidak mencarum sekurang-kurangnya selama 2 bulan. Maknanya dalam masa 2 bulan tu dia tak carum. Maknanya itulah syarat-syarat dia dalam untuk memohon dalam kategori satu. Okey, kategori yang syarat yang kedua, terdapat pengurangan gaji pokok 30%. Maknanya kalau gaji dia 1,000, kita kira gaji 1,000 senang nak kira lah. Dia dapat RM700. Satunya dapat 1,000, dia dapat 700, ataupun dia dapat 600, ataupun dia dapat 500. Maknanya 30% lebih. Mereka ini juga dalam kategori satu yang layak untuk memohon iSinar. Okey, bagi kategori satu ni, mereka sebagai pemohon ataupun sebagai ahli KWSP tidak perlu menyertakan apa-apa dokumen. Ahli hanya memohon melalui online. Tak payahlah nak berebut-rebut nak pergi ke KWSP, bersesak dekat sana. Saya cadangkan mereka yang masih lagi tidak mempunyai account KWSP, tolong aktifkan. Tolong aktifkan. Tapi bagi mereka yang pernah memohon iLestari, saya rasa dah tak ada masalah. Cuma pada 21 Disember tahun 2020 anda boleh memohon secara atas talian. Tidak perlu lagi lah nak beratur nak pergi ke KWSP, tak perlu. Tak perlu isi borang semua, tak perlu. Melalui online saja. Okey, kategori pertama tadi dia katakan gaji pokok ada kekurangan dekat situ, kurang daripada 3% ke atas. Tapi bagi kategori 2 ni pula, pendapatan keseluruhan. Tadi gaji pokok, kategori satu, kena faham. Kategori kedua, pendapatan keseluruhan. Maksudnya termasuk overtime, termasuk allowance, apa saja tu, didapati ada pemotongan 30%. Ada pemotongan, maknanya anda layak untuk berada dalam kategori 2. Dan terkesan pas 1 Mac 2020. Okey, bagi kategori 2 ni, anda perlu menyertakan dokumen bukti bahawa terdapat pengurangan pendapatan. Tapi bagi kategori 1 tadi tak perlu. Tapi yang kategori 2 ni perlu. Maknanya anda kena buktikan apa saja di mana pengurangan pendapatan. Pendapatan yang anda terima selepas pada 1 Mac 2020. Itu bezanya di antara kategori 1 dan kategori 2. Apakah dokumen yang boleh membantulah? Antaranya statement bank. Pendapatan yang anda dapat pada semasa, di sini anda boleh buktikan. Kategori 2 syarat dia mesti tunjuk bukti bahawa anda masih bekerja. Kategori kedua ni kebanyakan yang bekerja tetapi berlaku pengurangan pendapatan. Perlu ada dokumen sokongan untuk permohonan kepada mereka yang masih bekerja. Okey, bagi kategori 2 ni, permohonan boleh dibuat melalui juga atas talian pada 11 Januari tahun 2021. Permohonan yang kategori 1 pada 21 Disember 2020. Tapi kategori ini dibenarkan memohon pada 11 Januari tahun 2021. Itu perbezaan di antara kategori 1 dan kategori 2. So saya rasa faham kot banyak yang saya jelaskan tentang apa itu beza kategori 1, kategori 2. Kategori 1 ni kebanyakan yang dah berhenti kerja, yang gaji pokok kena potong. Kena faham. Kategori 2 dia masih pendapatan dia masih lagi kekal
tetapi ada pengurangan pendapatan. Itu beza dia. Kita kena faham dari segi kategori 1, kategori 2.